أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa serta pegawai Masjid Bandar Universiti, pada sekalian asatizah dan juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan masa lagi untuk duduk di dalam majlis ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis ilmu adalah salah satu taman syurga yang ada di dunia. Moga-moga apa yang kita perolehi di dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam satu kisah yang mana ianya berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah yang kedua selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang 3 orang pendeta Yahudi bertemu dengan beliau. Lalu ditanyakan kepada beliau, ceritakan kepada aku mohon engkau berikan penjelasan tentang kemusykilan yang hadir dalam hati kami ni, dalam fikiran kami ni. Apakah agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, iaitu Islam, apakah agama itu benar, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah. Ni pendeta ni minta Saidina Umar jawab kemusykilannya. Lalu Umar pun berkata, baiklah, kalau macam tu tanya, apa yang kamu tak faham? Jadi ditanya kepada Saidina Umar. Baik, yang pertama, cuba jelaskan kepada kami ibu kunci yang membuka pintu langit. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jelaskan kepada kami anak kunci yang akan membuka pintu langit. Soalan yang ketiga, beritahu kepada kami tentang sebuah kuburan yang bergerak bersama-sama dengan penghuninya. Soalan yang keempat, terangkan kepada kami
satu bangsa yang memberi peringatan kepada bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, tetapi dia bukan daripada kalangan manusia dan bukan pula dari kalangan jin. Dan yang kelima, beritahu kepada kami, jelaskan kepada kami, apakah 5 makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini tanpa dilahirkan daripada perut ibunya. Ni 5 soalan pendeta Yahudi tanya kepada Sayyidina Umar. Lalu apabila Sayyidina Umar dapat soalan ni, maka dia menundukkan kepalanya lalu berkata kepada pendeta ni. Umar ni, dia cakap pada diri dia lah, kepada 3 orang tu. Umar ni, kalau dia tak tahu, dia tak malu, dia cakap yang dia tak tahu. Memang aku tak tahu jawapan dia. Jadi apabila pendeta ni tadi dengar Saidina Umar jawab macam ni, suka, maka dia dah meyakini bahawa Muhammad itu bukan Nabi yang diutus oleh Allah, dan Islam itu bukanlah agama yang benar. Dia dah menyangka macam tu dah, dia dah yakin. Pasal Saidina Umar tak boleh jawab. Maka ketika itu yang ada bersama Saidina Umar, bangunlah Salman Al-Farisi. Dia kata apa? Antum tunggu sekejap. Kami nak pergi mendapatkan Ali bin Abi Talib. Lalu dia pergi ke rumah Saidina Ali. Sampai rumah Saidina Ali, dia pun panggil, "Ya Abul Hasan, kali ni kamu kena tolong ni. Kalau kamu tak tolong, mana hancurlah Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi memperjuangkan agama ni, kalau kamu tak boleh tolong, habis." Maka Sayyidina Ali ni pun pelik. Ni apa cerita ni? Tiba-tiba dia ni. Cerita. Lalu diceritakan Salman apa yang berlaku. Maka apabila Sayyidina Ali dah dengar cerita ni, maka dia pun terus pergi ke tempat Sayyidina Umar ni tadi. Sayyidina Ali terus pergi ke tempat Sayyidina Umar. Lalu bila bertemu Sayyidina Ali bertanya kepada Umar, apa cerita ni? Nakkan penerangan lebih detail, kenapa jadi macam ni. Jadi diceritakan, okey, pendeta ni minta jawab macam ni. Lalu aku tak boleh jawab. Baik, tak apa. Kalau macam tu, Sayyidina Ali kata, tak apa, kita selesaikan bersama-sama. Baik, Sayyidina Ali pun bagi tahu pada 3 pendeta ni, wahai pendeta Yahudi, apa yang kamu muskilkan, sekarang kamu berikan soalan tu satu persatu, aku akan jawab. Tapi dengan satu syarat, kalau sekiranya aku dapat jawab persoalan itu dengan betul dan tepat, maka kamu kena berjanji yang kamu akan bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu pendeta ni jawab, baik, kami berjanji. Baik. Lalu dibagikanlah soalan yang seperti mana tadi. Yang pertamanya, ditanya kepada Ali, apakah ibu kunci yang akan menutup pintu langit? Lalu Sayyidina Ali jawab apa? Syirik. Apabila seorang lelaki ataupun perempuan yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit akan tertutup buatnya. Segala amalan apa yang dibuat, baik ke tidak baik sekalipun, tidak akan diangkat terus kepada Allah. Sebab syirik. Maka tertutup pintu langit. Baik. Bagi tahu kepada kami, apa anak kunci akan membuka balik pintu langit ni?
Lalu Sayyidina Ali jawab, iaitu apabila engkau bersaksi, engkau bersyahadah, engkau mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, maka pintu langit akan terbuka kembali. Maka ketika itu segala amalan engkau akan diangkat terus kepada Allah. Lalu pendeta ni jawab apa? Betul. Budak muda ni betul jawabnya. Baik. Soalan yang seterusnya, ceritakan kepada kami sebuah kuburan yang bergerak dengan penghuninya. Yang kita faham, kalau kubur mana ada bergerak? Faham kita, kubur memang tak bergerak, apatah lagi isi kubur tu. Kalau kubur yang kita faham ni boleh bergerak dan isi-isi dia boleh bergerak, kita pun cabut lagi. Jadi Sayyidina Ali jawab, iaitu kisah kisah Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nun. Diceritakan dalam Al-Quran berapa hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. 40 hari, merentasi 7 lautan jauh, keliling ni pusing, ikan tu bawa Nabi Yunus. Dan Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, kalau sekiranya Yunus itu dia tidak berhenti, mohon ampun, tidak berhenti berzikir, bertasbih kepada aku, nescaya dia akan mati di dalam perut ikan tu. Baik. Dan seterusnya, soalan yang keempat, tunjukkan kepada kami tentang suatu kaum yang memberi peringatan kepada kaumnya tetapi bukan dari kalangan manusia dan jin. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, iaitu semut yang ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika mana Nabi Sulaiman dengan tenteranya nak lalu ni, sekumpulan semut ni, komando dia dah bagi arahan, semut-semut sekalian masuk dalam tempat perlindungan kamu, kalau tidak kamu akan dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, kerana mereka tidak menyedari yang kamu tu kecil. Masuk. Maka masuk semut tu masuk dalam. Lalu pendeta ni jawab, oh betul, jawapan kamu betul, benar. Lalu soalan yang kelima, iaitu terangkan kepada kami 5 jenis makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini tanpa dilahirkan daripada perut ibunya. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, yang pertamanya Adam. Adam tidak dilahirkan daripada ibunya. Adam diciptakan daripada tanah. Yang kedua Hawa. Hawa juga tidak dilahirkan daripada ibu. Yang ketiga unta Nabi Saleh alaihi salam. Yang keempat Kibash ataupun kambing Nabi Ibrahim yang menjadi pengganti korbannya anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Yang kelima ular yang keluar daripada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Inilah lima makhluk yang tidak dilahirkan daripada perut ibunya. Maka ketika mana Firaun mengumpulkan ahli-ahli sihir yang hebat-hebat yang ada pada zaman dia untuk bertanding dengan Nabi Musa, maka mereka mencampakkan tongkat mereka. Lalu Nabi Musa jadi gerun melihat sihir yang berlaku, jadi ular. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, qala alqu, berkata Allah kepada Nabi Musa, campakkan.
Kamu campakkan tongkat yang kamu ada pegang tu, campakkan. Maka apabila Nabi Musa alaihi salam mencampakkan tongkatnya, maka jadilah seekor ular yang lebih besar daripada ular ahli sihir ni. Itu dia. Lima makhluk yang tidak dilahirkan daripada perut ibunya. Baik, apabila dah dengar jawapan daripada Sayyidina Ali ni, maka bangunlah dua pendeta ni. Daripada 3, bangun 2 orang ni, lalu bersyahadah. Dia bersaksi depan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan juga sahabat yang ada yang lain, mengatakan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Dia dah yakin betul apa yang Nabi ceritakan, apa yang Nabi bawa, agama yang Nabi bawa tu, yakni Islam, itu adalah agama yang hak, dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Maka yang seorang ni tadi dia belum lagi. Yang seorang ni tadi dia cakap apa? Nanti. Ni kawan aku 2 orang ni mungkin dia dah terpengaruh apa dengan jawapan kamu ni. Tu yang dia bersyahadah. Aku belum lagi. Aku nak tanya kau satu soalan. Kau ceritakan kepada aku, Ali, iaitu kisah tentang pemuda-pemuda yang dimatikan selama 309 tahun dan dihidupkan kembali. Tahu tak cerita bro? Baik. Maka Sayyidina Ali pun berkata, baiklah, kalau macam tu aku akan ceritakan kisah mereka, iaitu mereka itulah yang digelarkan sebagai penghuni gua, iaitu Ashabul Kahfi. Penghuni yang ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ni apa yang ada dalam Al-Quran aku akan ceritakan. Jadi pendeta ni tak nak. Kalau dalam Al-Quran aku dah faham, aku dah tahu, aku nak lebih detail tentang cerita pemuda penghuni gua ni, Ashabul Kahfi ni. Kalau dalam Al-Quran, baik, kalau kita tengok dalam surah Al-Quran, surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi ni dia tak detail. Jadi pendeta ni dia nak detail. Siapa nama rajanya, siapa nama Ashabul Kahfi ni, semua dia nak tahu. Sebab dia yakin kalau Nabi Muhammad tu sebagai seorang Nabi, memang dia akan ceritakan kisah ni. Baiklah, kalau macam tu, Ali berkata, sesungguhnya kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada aku tentang kisah Ashabul Kahfi ni. Baik, kisah ini berlaku di negeri Rom yang ketika itu mempunyai sebuah kota yang bernama Ephesus, dan mempunyai seorang raja yang baik. Maka ketika mana raja itu meninggal dunia, didengari oleh Raja Parsi yang bernama Dikianius, dan Raja Parsi itu menghantar bala tenteranya pergi ke Rom, tawan Rom, pekan tu, kota tu. Lalu berjayalah Raja Parsi itu menawan kota Rom dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan seterusnya apabila dah ditawan, raja ni tadi, biasalah bila kita dapat tanah kita akan buat rumah. Raja ni tadi dia buat istana. Lalu pendeta ni jawab sekejap. Bagaimana? Pendeta ni tanya pada Sayyidina Ali, bagaimana keadaan luas bentuk istana tu? Baik, Sayyidina Ali jawab, telah dikabarkan kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa
luasnya istana itu, panjangnya 1 farsakh. 1 farsakh bersamaan 8 kilometer. Dan lebarnya pula 1 farsakh 8 kilometer, 4 persegi. Luas tak? Luas. 8 kilometer daripada sini sampai ke mana? Sampai ke Fikra Nasruddin. Ada? Lebih kurang tak? 8 kilometer. Dan di dalam istana itu, tiang-tiangnya mempunyai sebanyak 1000 batang yang diperbuat daripada emas, dan lampu-lampunya dihiasi dengan emas. Hebat, istana yang hebat. Baik. Dan dalam istana tu ada 3 orang lelaki, yang mana pada waktu paginya seorang lelaki ni dia akan bawa satu bekas yang diisi dengan air mawar, dan orang yang kedua membawa lagi satu bekas yang berisi dengan minyak kasturi, air kasturi tu, minyak kasturi, dan orang yang ketiga dia membawa seekor burung. Lalu apabila lelaki ni tadi yang pegang burung ni dia beri arahan, maka burung tu akan masuk mencelupkan badannya di dalam bekas yang pertama, membasahkan bulu-bulunya, dan apabila mendengar arahan yang kedua, maka dia akan masuk pula ke bekas yang kedua, iaitu yang dipenuhi dengan air kasturi, minyak kasturi. Dan apabila mendapat arahan yang terakhir, yang ketiga, maka burung ni dia akan pergi kepada atas kepala raja ni tadi, Raja Dicyanus ni tadi. Raja ni raja yang zalim, raja kafir yang zalim. Dia akan kembangkan, maka wangi-wangian tu akan turun. Raja dia mesti nak wangi, yang lain tak apa, sebab dia nak menunjukkan yang dia itu lebih, dia berkuasa. Maka Sayyidina Ali sambung lagi cerita, iaitu Sayyidina Ali kata Raja Dicyanus ini mempunyai 100 orang menteri. 100 orang menteri, 50 menteri kanan, 50 menteri kiri. Menteri semua hebat-hebat. Dan dia mempunyai 6 orang penasihat. 6 orang penasihat, yang mana 6 orang ni, kalau 100 menteri ni bersidang membincangkan katalah nak buat satu projek, okey, akhirnya dapat satu putusan. Dalam persidangan tu dapat satu putusan, maka projek itu tak boleh jalan lagi, kena bawa pergi jumpa dengan 6 orang ni penasihat. Kalau 6 orang ini mengesahkan, maka baru boleh dilaksanakan. Maka hebatlah 6 orang ni, apa nak buat pun mesti kena ada 6 orang. Baik. Lalu pendeta ni tanya, kabarkan kepada aku siapa tu 6 orang tu. Lalu Sayyidina Ali jawab, yang berada di sebelah Dicyanus, sebelah kanan tu, 3 orang yang berada di sebelah kanan, iaitu Tamlika namanya. Tamlika, Mikaslimina. Susah nak nyebut, nak mengingat ni. Tamlika ketua kepada 6 orang. Tamlika, Miksalmina, Mikalsimina. Ni sebelah kanan, penasihat sebelah kanan pada raja ni. Kita raja penasihat berapa? Paling tidak pun seorang. Raja ni 6 orang penasihat dia. Hebat. Dan yang di sebelah kiri yang bernama Martellius Cassitius Sidemius.
Kena sebut betul-betul. Kalau tak nanti confuse. Baik, ini yang 3 sebelah kiri. Maka lalu pada satu hari, dalam satu pesta keramaian, yang mana 6 orang ini dia duduk bersama dengan raja ni. Datanglah seorang hulu balang, dia kabarkan kepada raja, wahai Raja Dikianus, tu tentera daripada Parsi dalam perjalanan nak ke sini, nak serang kita. Maka terkejutlah raja ni tadi. Terkejutnya raja ni sampai mahkota dia jatuh. Mana dia takut lah, sampai jatuh mahkota. Kalau Firaun tak takut lagi. Kalau ni dia level bawah sikit lah, Firaun. Ini dia takut sampai jatuh mahkotanya. Lalu sebelum itu dia pernah bertanya kepada menteri-menterinya, selama aku merentah sini selama 30 tahun, kamu pernah lihat tak aku sakit? Pernah tengok tak aku sakit, demam ke, sesema ke, batuk ke? Menterinya jawab tak pernah sekalipun. Maka dia kata pada menteri dia, kalau begitu engkau percaya tak yang aku ini adalah Tuhan? Maka menteri-menteri ini, semua menteri yang kena cucuk hidung. Sebab mereka duduk dengan raja, dibayar dengan allowance yang sangat mewah. Bukan macam menteri kita. Menteri dia semua mewah-mewah. Lalu kalau dia membantah, jawatan menteri tak ada, apa pun tak ada, dan dia akan diseksa. Lalu mereka punya wakya, lalu kau nak tak sembah aku sebagai Tuhan? Boleh, no hal, beres. Pasal nakkan jawatan tu, nak kekalkan jawatan dan kemewahan yang dijanjikan oleh raja ni tadi. Maka mereka menteri-menteri ni pun bersetuju untuk menyembah, mengatakan, bersaksi bahawa Raja Dikianus ini Tuhan, dan disebarkan kepada penduduk ni, rakyat ni tadi, raja tu adalah Tuhan. Dan ada di kalangan rakyat yang mengikut, ada juga yang tidak. Bagi 6 orang ni pula, tak. Tamlika ni hari-hari dia fikir, macam mana raja ni mengaku dia Tuhan, dan kan dia tidur. Aku dah berapa lama aku kaji Tuhan langit, Tuhan bumi. Aku tengok Tuhan apa yang menjadikan langit, tak ada pun bertiang apa semua. Maknanya Tuhan yang menciptakan langit ini bukan Raja Dikianus. Sebab kalaulah Tuhan itu raja ni tadi Tuhan, bagaimana dia nak mentadbir? Sedangkan raja ni pun tidur. Bila dia tidur, habis punah-ranah lah semua. Ni Tamlika punya akal. Sebab mereka 6 orang ni diceritakan mereka ini beriman kepada Allah. Kisah ni berlaku sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Maka dia pun panggil 6 orang geng-geng ni, kawan-kawan ni, penasihat 6 orang ni, dia bermusyawarah. Apa pendapat kamu dengan Raja Dikianus ni? Betul ke dia raja? Maka yang 5 orang lain kata, aku ikut kau Tamlika. Kami ikut. Kami pun tak dapat nak memberi jawapannya. Engkau yang tahu. Lalu Tamlika jawab, aku meyakini Raja Dikianus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Sebab aku dah kaji lama dah. Sebab sifat Tuhan itu tidak ada pada raja. Lalu dia kata pada kawannya tadi, beginilah, kalau kita nak selamatkan diri, kita nak menyelamatkan agama, akidah kita nak lawan dengan raja, kita bukan kekuatan, tak boleh, kita akan kalah. Maka kamu nak tak
tinggalkan jawatan, tinggalkan kemewahan, ikut aku, pergi keluar daripada kota ni, kita mufarakah daripada apa raja. Maka yang lain kata, baik, kami ikut. Lalu keluar dia daripada kota Efesus. Jalan, pengembala kambing. Lalu ditanya kepada pengembala kambing tu, wahai orang tua, apakah engkau memiliki air ataupun susu untuk kami minum? Kami dah jalan jauh dah, letih sangat ni, dahaga sangat dah. Ada tak air? Jadi pengembala ni jawab, ya aku ada. Apa yang kamu nak aku ada. Bukan sekadar air, nak makanan pun aku ada. Tapi aku tengok apa mengkoma ni semua ni bukan orang-orang miskin. Kalau tengok daripada wajah, tengok daripada pakaian, ini dari golongan bangsawan. Lalu Tamlika jawab, ya, kami ni semua penasihat raja di Kianius. Dan apabila raja ni mengaku diri ni Tuhan, kami mufarakah, kami keluar, kami tak mau ikut. Okey, kalau macam tu tak apalah, kamu tunggu je, aku nak hantar ni kambing ni balik pada tuan dia. Maka datang dia kembali dengan membawa seekor anjing. Ni seekor anjing ni ada masuk dalam kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana nak tahu, kita nanti tengok. Tuan-tuan balik buka surah Al-Kahfi ayat 22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan sebilangan mereka berkata, apa geng-geng ni tadi berkata, apa bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing yang diceritakan tu. Kalbuhum tu anjing, kalbi. Dan setengah pula berkata bilangan mereka itu 5 orang, dan yang keenam itu 6 orang. Yang keenam itu adalah anjing mereka. Ni nak ceritakan yang mana Ashabul Kahfi itu yang kita tahu 6 orang. Tetapi akhirnya apa dalam ayat ni disebut wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum, dan ada bilangan mereka mengatakan 7 orang, dan yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Ni anjing pengembala tadi ni. Lalu dia bila dia dah sampai, dia kata, jom aku bawa pergi satu bukit. Dekat bukit tu ada gua. Boleh apa kita berteduh di situ, duduk di situ. Maka jalanlah mereka sampai ke gua tu. Lalu padri ni tanya, dah sampai ke dekat gua tu, padri tu tanya, wahai Ali, apakah nama gua tu? Lalu Ali menjawab, guanya bernama Najlus, gua Najlus, yang mana ada ulama mengatakan gua Najlus ni terletak di Turki. Dan sebab banyak, ada yang negara lain pun gua di tempat negara lain selain daripada Turki pun ada klaim negara mereka mempunyai apa gua yang menjadi kisah Ashabul Kahfi. Wallahu alam bisawab, mana satu yang betul wallahu alam, tapi nama gua tu disebut Najlus. Lalu apabila sampai duduk di situ, maka masuklah mereka ke dalam gua tu. Dilihat dalam gua tu ada air terjun yang boleh jadi sumber minuman, dan juga ada buah-buahan jadi sumber makanan untuk mereka pada malam tu, untuk makan, menahan perut, menahan lapar. Maka sampai satu ketika Allah Ta'ala jadikan mereka ini mengantuk, tidur, semuanya tidur. Dengan anjing-anjing tu pun tidur. Tapi anjing ni dia tidur,
Dia tak tidur apa? Dengan mereka sekali. Anjing ni dia duduk di depan pintu gua. Ini pun ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Anjing itu duduk di depan pintu gua supaya apabila orang datang nak masuk nak kacau ni tadi, anjing ni yang akan halang. Maka keesokan harinya, sebelum 6 orang ni bangun daripada tidur, sebelum waktu tiba malam, diketahui oleh raja ni tadi yang mana mereka ni dah lari dah tinggalkan. Demo tak mau beriman, demo tak mau mengaku raja ni sebagai Tuhan. Lalu dia tengok, dia pergi lihat betul, raja ni pergi sendiri gua tu, tengok betul mereka ada di dalam. Tak apa, biar dia tidur. Aku tahu macam mana cara nak seksa mereka. Kalau aku bunuh mereka waktu mereka tidur, mereka tak dapat merasai penderitaan. Aku tahu macam mana. Baik, maka raja ni pun balik. Allah Ta'ala pun perintahkan kepada malaikat ni supaya cabut nyawa 6 orang, mereka 6, 7, 8 ni, termasuk anjing ni tadi. Cabut sementara. Maka keesokan harinya bangunlah mereka. Lalu salah seorangnya bertanya, kami ni lapar, apa nak makan ni? Lalu Tamlika, tak apa dah, biar aku pergi ke pekan. Aku pergi ke kota balik, beli makanan. Dia pun pakai pakaian yang dipakai oleh gembala kambing ni tadi. Dia tak pakai pakaian dia. Kalau pakai pakaian dia, orang kenal. Dia pakai pakaian yang lusuh, masuk ke kota tu. Apabila dia sampai ke kota tu, dia tengok pintu gerbang. Di pintu gerbang tu dah naik bendera hijau dengan kalimah La ilaha illallah Isa ruhullah. Maknanya dia pun pelik. Macam mana semalam rajanya zalim, hari ni semua dah jadi beriman dah ni? Dia pun muskil, bagaimana boleh berlaku macam tu? Lalu dia pun masuk ke dalam, pergi jumpa kedai roti, ditanya kepada kedai roti. Ni sekarang ni ditanyalah, sekarang ni siapa raja sini? Lalu kedai roti ni tanya, nama rajanya dah Abdul Rahman. Lalu dia cakap, Abdul Rahman? Bukan ke raja ni dulu, raja yang memerintah ni namanya Dikianius? Lalu yang penjual roti ni kata, aku tak tahu, nama tu tak pernah dengar pun. Lalu tak apalah, bagi aku roti ni, aku ada 1 dirham ni, bagi. Lalu dia penjual roti ni tengok dirham tu tak sama dengan dirham yang ada pada zaman dia. Dirhamnya Tamlika ni tadi lebih berat daripada dirham yang ada sekarang. Maka pendeta ni tanya, pendeta yang seorang ni tanya pada Sayyidina Ali. Dia tanya, boleh bagi tahu tak berapa berat timbangan dirham yang dipegang oleh Tamlika tu? Dan Ali jawab, beratnya adalah 10 kali ganda yang ada pada zaman kita ni. Zaman sahabat dulu lah, dirham tu beratnya macam tu, 10 kali ganda berat daripada tu. Baik. Dan penjual roti ni tadi bawa pada raja, pasal dia tak nak bagi harta karun tu kepada tak nak kongsi harta karun dengan penjual roti tu. Maka diceritakan kepada raja begitu begini. Lalu dia kata, aku kat sini ada rumah. Raja ni tanya, mana rumah kamu? Tak apa, bawa pergi. Sampailah ke rumah itu, Tamlika panggil, keluarlah seorang tua yang dikisahkan dalam kisah ni. Orang tua tu ni, dia punya bulu kening ni panjangnya sampai tutup mata. Maknanya dah tua. Lalu dia tanya, siapakah kamu yang datang ni
dan apa hajat kamu datang? Maka Tamlika ni jawab, nama aku Tamlika bin Filsin. Lalu orang tu ni tanya, lain sekali sebut nama tu, Tamlika bin Filsin. Lalu dia pun terus sujud kepada kaki Tamlika. Dia mengatakan apa? Dia berkata kepada pengikut-pengikut raja ni tadi ni, yang iring dia datang rumah, inilah dia pemuda yang mana Nabi Isa pernah ceritakan dulu. Inilah pemuda yang mana Nabi Isa pernah ceritakan, yang mereka dimatikan oleh Allah selama 300 tahun dan mereka akan hidup di zaman ini. Inilah dia orang ni. Maka raja bila dengar tu dia pun datang. Betul ke ni? Usah kata raja, Tamlika sendiri pun dia pun pening. Semalam tidur inai dah 300 tahun. Lalu dia pun balik, tak apalah. Dia tanya, kamu ni berapa orang? Raja ni tanya. Kami ada 7 orang, ada dalam gua tu. Tak apa, jom panggil kawan-kawan tu keluar, tak payah duduk dalam gua. Maka pergilah Tamlika dengan raja ni tadi. Pada ketika itu yang ikut dia, di situ ada 2 orang raja dari kalangan Muslim dan raja dari kalangan kafir. Pergi dua-dua dengan pengikut-pengikut pergi ke gua tu. Lalu naik sampai di kaki gua tu, kaki bukit tu, Tamlika cakap, macam ni lah, kalian tunggu kat bawah dulu. Kalau kalian naik ikut sama, sekejap lagi kawan-kawan aku ingat ini tentera-tentera di Kianius, dan mereka takut kena bunuh. Tunggulah di bawah. Maka raja ni tadi tunggulah. Naiklah Tamlika ceritakan perihal itu, apa yang berlaku, kemuskilan dia pula bila berada di kota tu. Lalu Tamlika cakap pada kawan-kawannya, baiklah teman-teman, sahabat-sahabatku, jomlah kita keluar, kita hidup macam manusia biasa. Diceritakan, kamu tahu tak berapa lama kita dah tidur dalam gua ni? Mereka cakap sehari semalam, sehari 2 malam. Tak, kita dah tidur dalam gua ni 309 tahun. Semua jadi hairan. Macam mana boleh 309 tahun? Ya, raja pun dah tukar dah. Raja bukan di Kianius lagi dah. Raja dah jadi raja yang sekarang ni adalah dari kalangan Muslim. Abdul Rahman nama dia. Ini aku datang ke kota, aku dah perhatikan benda ni. Lalu kawan-kawan dia cakap apa? Macam ni lah Tamlika, kalau kita turun, kita akan didewa-dewakan, kita akan dipuja. Lebih baiklah kita minta pada Allah Ta'ala supaya dicabutkan nyawa kita dalam gua ni. Tak ada siapa pun tahu. Kalau kita turun jadi manusia biasa, mereka akan puja kita, dan kita akan menjadi penyebab rosaknya akidah mereka, hilangnya iman mereka. Maka lebih baiklah kita minta pada Allah Ta'ala, biarlah Allah Ta'ala cabutkan nyawa kita dalam gua ni. Tak ada siapa pun tahu. Kita minta macam tu. Jadi pada ketika itu, ketika mereka berdoa tu, pintu gua yang sebelum ni ada kelihatan, maka tertutup. Pintu gua itu tertutup kepada pandangan yang ada raja-raja dengan pengikut ni tadi. Tertutup. Mereka tak nampak dah pintu gua ni. Dikisahkan selama 7 hari mereka berpusing kat bukit tu cari pintu gua, tak jumpa. Last sekali yang raja Abdul Rahman ni kata, barangkali mereka dah mati. Kali ini mati betul. Barangkali mereka dah dimatikan oleh Allah dengan kematian yang sebenar. Maka kisah hidupnya mereka itu nak beritahu apa yang Nabi Isa ceritakan itu benar. Maka yang raja ni tadi tak apalah,
Kalau macam tu aku nak dirikan masjid di atas bukit ini sebagai peringatan untuk orang-orang beribadat. Dah. Kami nak buat tokong kami atas ni supaya orang tahu. Lala bergaduh, rebut kawasan bergaduh. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibenangi oleh kaum muslimin, maka binalah dijadikan masjid, tempat ibadat umat Islam untuk mengenang kisah Ashabul Kahfi. Maka Saidina Ali kata kepada pendeta ni tadi, wahai saudara Yahudi, bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang aku sampaikan ini benar ataupun tidak? Maka Yahudi ni jawab apa? Ali, lepas ni kamu jangan panggil aku Yahudi lagi. Pasal apa? Apa yang kamu ceritakan itu, kamu tak tambah, kamu tak kurang. Itu tepat. Maka dengan ini aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Maka dia tiga-tiga pendeta ni tadi bersyahadah semuanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam kisah yang panjang ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Iaitu yang pertamanya berbalik kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar yang hebat, khalifah, dia pun mengaku, aku tak malu kalau aku cakap kepada orang yang aku tak tahu. Maka kita jangan jadi sebalik daripada tu. Kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Jangan malu. Jangan apabila orang tanya, itu ini, kita tak tahu. Tetapi nak menunjukkan supaya orang tidak menganggap yang kita ni jahil, maka kita pun jawab, oh begini, begitu. Rupanya jawapan itu jawapan yang salah. Maka Sayyidina Umar kata, pengajaran itu daripada Sayyidina Umar, jangan malu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Senang cerita. Yang keduanya, pengajaran yang keduanya, apabila agama Islam hendak dipertaruhkan, maka kita jangan tunggu tengok aja. Ini tugas kita sebagai umat Islam untuk mempertahankan Islam, mempertahankan perjuangan Nabi SAW. Jangan duk bodoh. Tak apalah, itu hal dia, bukan hal aku. Tak. Semua ini akan ditanya oleh Allah nanti. Dan yang ketiganya, jangan rakus dengan kemewahan yang dijanjikan. Ni pengajaran yang paling tinggi, iaitu kisah Tamlika 6 orang ni tadi, mufarakah daripada raja mereka. Jangan kerana kemewahan, janji-janji manismu, janji-janji harta duniawi, kamu boleh meninggalkan syariat. Kamu boleh menentang Allah. Jangan macam tu. Jangan kerana harta dunia kamu sanggup gadaikan akidah dan iman kamu. Ini pengajaran yang paling tinggi. Berapa ramai yang ikut raja ni tadi, yang menyembah dia, tetapi 6 orang ni tadi tak. Dia mengekalkan iman dan akidah dia. Dia tetap berpegang bahawa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah, bukan raja ni tadi. Maka ditinggalkan apa kemewahan yang ada, dipergi. Ni pengajaran yang tinggi. Jangan kerana harta dunia kita mengejar-ngejar sampai hukum hakam semua langgar habis. Ni katalah kita, ini tak ceritalah menteri sini, kan kita tangkap pula. Ini menteri luar, apabila ditanya apa hukum minum arak, jadi rajanya minum arak juga, tetapi nama Islam.
nak menyedapkan. Kalau dikata haram, sekejap lagi dia kena seksa dengan raja ni. Dia kena bunuh, hilang apa dia punya jawatan, hilang dia punya allowance, semua hilang. Maka dikata, tak apa, boleh tuanku, boleh minum. Nanti kalau tuanku dah sedar nanti, tuanku taubatlah. Ni, jangan jadi macam ni. Sebab tu Tamlika dia tinggalkan habis kemewahan tu. 6 orang ni Ashabul Kahfi ni. Dia tidak memandang bahawa harta dunia ni boleh memberi jaminan yang mana Tuhan langit dan bumi itu adalah raja. Sedangkan raja tu pun tadi banyak kelemahan. Sifat-sifat Tuhan yang dikaji oleh mereka juga tidak ada pada raja ni. Jangan tinggalkan. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mohon maaf kerana dah pukul 9, terlampau panjang masa. Jadi alhamdulillah habis kisah ini tadi dan sempat kita mengambil iktibar, pengajaran daripada kisah ini tadi, yang mana kalau perkara ini ada berlaku kepada kita, carilah jalan untuk jauhkan diri, dekatkan diri kita kepada Allah. Betul iktikadkan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada Allah. Jangan keyakinan kita itu was-was. Betul ke? Betul ke? Jangan. Yakin betul-betul Tuhan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha berkuasa di atas segala-galanya. Jangan kita nak membandingkan kuasa Allah itu ada pada si fulan, kuasa Allah itu ada pada si fulan. Orang ni boleh buat macam mana Allah buat. Jangan. Kerana apa? Apabila kita melakukan syirik, kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka tertutuplah pintu langit. Segala amalan kita yang terdahulunya terhapus, dan juga apa amalan yang kita lakukan selepas pada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Moga-moga daripada kisah ini tadi, kisah yang panjang ini memberi kepada kita satu pengajaran ibrah yang baik, supaya kita dapat sama-sama ambil peludi, sama-sama ambil tahu, dan kita sampaikan, ajarkan kepada ilmu. Seberapa banyak ilmu yang kita perolehi, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Ajarlah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ilmu yang kita perolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia dan di akhirat kelak. Dan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dapat kita sama-sama masuk ke syurga Allah bersama dengan baginda, dan duduk bersama baginda, bersantai bersama baginda, berjenaka bersama baginda, dan bergembira bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la shaqiyyan matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.